Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum traders. This is Apik Trader. Untuk video kali ini aku nak share kat korang semua macam mana aku secure 30% profit guys. 30% profit dekat counter apa? Dekat counter Smart. Memang smart lah counter Smart ni kan. Okay, sebelum tu aku just nak share aku punya screenshot dulu lah. So aku ada share dekat aku punya Twitter, aku punya profit dekat counter Smart ni. So Alhamdulillah. Okay, so I am good for. Okay, bunyi apa ni? Okay, ada bunyi message aku dengar kan. Alright, so maybe aku punya member punya phone Alright, so untuk counter Smart ni Alhamdulillah aku dapat secure 30% profit. And in term of R, aku dapat secure berapa R ni? Dalam 6R lah. Dalam 6R. Actually sebenarnya aku punya risiko actually lagi rendah sikit. Aku sebenarnya aku secure 7R sebenarnya. Mana kat sini kat sini aku punya risiko dekat kat sini lah. Risiko aku 4.35%, aku dapat secure 7R lah. Total of 7R. Okay, so jom aku nak share kat korang semua macam mana aku entry, macam mana aku exit counter Smart ni. Okay, tapi sebelum tu aku just nak share something. Counter Smart ni antara salah satu counter-counter yang hot lah untuk for the past 1 month. Macam mana aku tahu? Mudah saja. So dekat aku punya screener ni, all bursa counter ni aku letak aku filter semua counter-counter yang ada kat bursa, counter-counter yang atas 30%. So then aku buat apa? Aku sort based on monthly performance. Okay, so dekat sini bila kita sort dekat menggunakan monthly performance, kita dapati dekat sini counter Smart nombor 4 lah, nombor 4. So kita boleh nampak dia naik 59% dalam sebulan. So aku dapat that 30%. Dia naik 59%, aku dapat cash 30%. Cun tak cun? Cun lah kan? Okay, alright, and then macam ni lah cara aku detect counter apa yang hot pada for the past 1 month So kalau kita nak tengok for the past 3 months, kita dah sort based on 3 months macam ni. Simple as that. So trader meminta macam aku, memang aku suka bermain-main ataupun aku suka trade dengan counter-counter yang hot lah, counter-counter yang ada high momentum. Okay, mungkin cara kita berbeza. Mungkin ada setengah trader suka main dengan reversal. Okay, kalau reversal punya play, dia orang takkan trade counter-counter yang counter-counter yang high momentum macam ni. Dia orang akan trade counter-counter yang berada di bawah, yang buat bottom base. Okay, so tak ada betul, tak ada yang salah, semua boleh buat. Okay, as long as korang tahu macam mana nak play out, macam mana nak apa korang, macam mana korang nak trade menggunakan cara tersebut, that's fine. Memang totally fine. Memang semua cara boleh buat duit. Okay, alright, so untuk counter Smart ni aku dapat detect counter ni bila mana dia membuat kenaikan yang banyak dekat sini lah. So dekat sini dia naik dalam berapa persen? Okay, dia naik dalam, okay, mari kita buat sedikit calculation, a bit of calculation. So dia naik dekat sini kan, let's say kita ambil daripada point ni, dia naik dekat sini, dia naik dalam 39% dalam 2 minggu, 16 hari kan, dalam 16 hari macam tu. Bila mana dia naik dalam 16 hari macam tu, dalam 39%, so dah sah-sah dia akan masuk dekat screener aku lah. So untuk pengetahuan korang semua, aku ada 2 screener yang aku pakai. So kedua-dua screener ni relate dengan aku punya setup lah. Okay, satu first PB screener, satu lagi 4 hour momentum burst screener. Okay, so basically dalam trading system aku hanya ada 2 setup. Okay, first PB setup dengan 4 MB setup. Okay, and then this 2 setup is a very simple setup yang aku study. Dan is a very simple setup method lah, I would say very simple method. Okay, alright, so bila mana dia buat kenaikan 39% kat sini, dia masuk dalam screener aku. So dekat sini masa dia buat kenaikan ni, aku tak entry lah. Sebab apa? Tak ada setup. Okay, bila mana kita nak entry sebuah counter, first kita kena make sure counter tersebut ada dalam kita punya screener. Bila mana dia dalam screener kita, and then second thing kita nak tengok counter tu mesti ada setup yang kita dah study. Okay, setup ni sebenarnya dulu macam aku sendiri, aku ada setup, tetapi setup aku tak specify tau. So bila mana aku buat post analysis dekat semua trade yang dah aku ambil kan, so aku tahu, aku nampak lubang kat situ. So aku cuba spesifikan lagi aku punya entry. So bila mana aku dah, sekarang ni aku selesa lah dengan setup aku. I would say aku sangat-sangat selesa dengan setup aku. Aku betul-betul specify kat mana nak entry, macam mana aku nak entry. Memang aku sangat-sangat selesa lah daripada segi entry. Okay, so bila mana dia naik macam ni, aku tak buat apa-apa. Aku just monitor dan aku tunggu dia buat deep pullback lah. So memang dia buat deep pullback. Okay, laju sangat pula.
So bila mana dia buat dia pullback, kat sinilah aku mula berminat. Kalau korang perasan kat sini, dekat situ dia naik, lepas tu dia membuat yang aku cakap, aku punya term, dia buat dua bonggol lah. Satu bonggol, dua bonggol. Bila mana dia buat dua bonggol ni, okay. So boleh perasan dekat sinilah, dekat circle bonggol ni kan. Dekat sini dia punya price action punya movement sangat-sangat cantik lah. Candle kecil-kecil, lepas tu dia berada di atas 10 EMA dengan 20 EMA. Okay. Benda ni sebenarnya kalau aku cakap kat korang semua, of course aku rasa ramai dah tahu dah. Benda ni sangat-sangat simple sangat-sangat simple. Okay, sebelum aku nak move forward bercerita mengenai trade ni, aku just nak mention something lah. Dalam trading ni sebenarnya guys, kalau kita bercerita mengenai technical, benda technical ni banyak dan actually sebenarnya semua benda technical ni sama je. Okay, kalau korang pergi belajar dekat 10 guru sekalipun, 10 stock trader ataupun 10 sifu sekalipun, diorang akan ajar benda yang sama. Okay, indikator ni benda yang common, benda yang sama. Apa dia indikator yang kita ada? EMA, apa lagi? Bollinger Band, RSI, EMA, MACD, kan? Apa lagi? Stokastik lah, apalah kan. Semua benda-benda technical tu, semua benda yang sama je. Semua trader menggunakan sama. Apa lagi kita ada? Fibonacci, ada Elliott Wave. Semua ada technical, semua technical analysis ni kita boleh belajar dekat YouTube. Semua sama je. Okay. Tetapi sebenarnya guys, benda yang paling penting dalam trading bukanlah benda technical tu. Okay. Satu benda aku nak tanya kat korang kita semua trader menggunakan technical analysis yang sama. Tetapi kenapa trader ni boleh buat duit, trader A boleh buat duit, trader B tak boleh buat duit? Kenapa ada separation kat situ? Dan kenapa hanya 1% saja ataupun 2% saja yang betul-betul buat duit dalam saham ni, dan another 98% tak buat duit pun, hanya buat kerugian saja? Kenapa? Okay, so actually ini bukan salah technical lah guys. Sebenarnya it's more on kita punya diri kita sendiri. Okay, trading ni seperti semua kita tahu, dia memerlukan apa? Memerlukan emosi pula. Betul lah. Trading ni involve emotion. Okay, involve berkenaan dengan diri kita. Okay, sebab itulah bila mana kita trade ni, sebenarnya kita expose diri kita tau, a true identity of ourselves. Macam mana kita handle that trade kan, kita expose diri kita. Adakah jenis kita ni jenis yang tak sabar? Adakah kita ni jenis yang bila mana kita lose, kita jadi stress, tak tenang semua apa kan. So trading ni sebenarnya more on that side sebenarnya. Kalau kita technical ni semua orang boleh belajar, semua orang boleh master. Tetapi bab emosi, bab psikologi, bab mindset ni, benda ni sebenarnya tak ramai yang ada lah. Tak ramai yang ada, dan sebab itu tak ramai yang berjaya pun dalam trading ni kan. Okay, tetapi opportunity means that walaupun benda ni susah nak dapat, tetapi kalau kita usaha kan, kita betul-betul nak benda tu, insyaAllah lah satu hari nanti maybe insyaAllah kita pun boleh dapat lah benda tu kan. Tapi benda tu take time lah. Okay, so that's why apa yang aku nak cakap kat sini adalah, kadang-kadang kita ni terlalu tumpukan dekat technical dan kita lupa sebenarnya yang penting lagi, ada benda lagi penting daripada technical itself lah. Okay, so sebab itulah sekarang aku sendiri cuba more on untuk nak cari, orang cakap apa, nak cari jalan untuk mendisiplinkan diri aku lagi lah. Okay, nak execute trading plan aku secara apa, orang cakap apa, nak belajar lagi macam mana nak kawal emosi aku, macam mana tak nak FOMO bila entry kan. Itu lagi penting lah bagi aku. Okay, sebab apa, sekarang ni aku rasa sistem aku not that perfect, tetapi aku rasa sudah cukup untuk membuat duit ke dalam saham ni. Cumanya sekarang ni masalah aku dekat part tu lah, mindset, emotion, psikologi. So sekarang ni tinggal part ni je yang aku masih lagi lacking. Sebab itulah sekarang ni pun aku masih struggle untuk buat profit. Okay, terutama cakap, korang pun dah tahu kan aku punya output macam mana kan. 4 bulan straight aku rugi kan, rugi berturut-turut. So bila aku check balik, betul lah, sebenarnya bukan masalah teknikal sebenarnya, masalah pengendalian diri kita sendiri.
disiplin kita, emosi kita. Okay, alright. Okay, just selingan untuk just nak share kat korang semua. Dah lain topik, dah lari topik lah kan. Okay, so dekat sini bila mana dia buat base, okay, so dia breakout kat sini, aku buat entry kat sini. So kat sini I would say this is dia punya resistance lah, dia punya minor resistance kat sini. Aku beli kat pasal breakout. Dan of course actually selain daripada tengok base, ada lagi benda yang aku tengok lah dekat sini. Okay, tetapi aku tak share lah kat sini Okay, aku tak share secara detail. Okay, kalau korang nak tahu secara detail, korang kena join aku punya PGA Circle lah. Okay, PGA Circle. Dan bila mana sebuah counter itu membuat breakout, dia akan ada membuat certain pattern. Dan pattern ni sebenarnya aku ada study, dan tapi masih lagi dalam testing punya phase lah, back test punya phase. Tapi so far aku dah study almost dekat 100 chart. Dan aku dapati pattern yang ada 4 pattern yang sering counter especially kat bursa lah, sebab aku buat backtesting kat bursa. Ada 4 pattern lah, bila mana counter tu breakout, ada 4 pattern yang dia boleh buat. So bila mana aku belajar pattern ni, aku rasa macam orang cakap apa, lebih relax lah trade, lebih relax, dan aku boleh expect lah apa yang nak terjadi dekat counter ni. Okay, so bila mana counter ni membuat and then the next day dia buat up gap, and then dia buat, which is aku consider this one as a follow through lah, follow through. Selepas dia buat follow through, dia buat pullback. So pullback ni is a very normal reaction lah lepas counter tu breakout kan. Lepas counter tu breakout, pullback ni is a very normal reaction. So ada trader maybe kalau dia orang tak tahu consider pullback ni is a good pullback or bad pullback, maybe dia orang akan exit dekat area sini, which is sangat-sangat sayang kalau dia orang exit kat sini. So sebab aku dulu pun ada je aku exit dekat area sini kan. So it's not that sayang lah kalau kita exit dekat sini. So means that kita tak tahu apa sebenarnya counter tu sedang buat. So dekat sini aku just relax lah, sebab aku tahu counter ni tak ada buat apa-apa yang red flag, tak ada red flag apa-apa, aku just hold je lah. So and then pada hari Rabu dia membuat another breakout. Actually sebenarnya kat sini pun ada setup aku lagi, ada setup kat sini. So sebenarnya aku boleh entry lagi kat sini kan, aku boleh entry lagi kat sini. Alright, so dia buat follow through kat sini, and then after that lagi dua hari lagi, lepas dia buat breakout sini, lagi 2 hari lagi dia buat another 2 follow through punya candle. Okay, so aku just exit kat sini. Alright, so sebab apa aku jual kat sini, aku just follow aku punya selling rules. Okay, aku ada set of selling rules which is yang aku pakai lah. Okay, yang aku pakai, so aku jual kat sini based on aku punya selling rules. Okay, alright, so I think that's it lah untuk analysis untuk counter smart. Okay, so tapi secara overall kalau kita tengok weekly chart counter smart ni, dia sebenarnya sekarang ni tengah ni dia punya all time high punya resistance kat 950. Ada kemungkinan besar dia nak challenge this all time high resistance. Okay, so tetapi macam aku cakap, aku just follow aku punya sistem, aku punya selling rule punya rules. Aku just follow aku punya selling rules. So I don't care lah kalau let's say next week dia naik lagi 10%, dia naik lagi 20% ke 30% ke, aku tak kisah lah. Okay, aku swing trader, aku ada cara aku sendiri, dan aku just follow, aku nak cuba jadi disiplin lah, follow cara aku. Okay, dan aku rasa korang pun kena buat benda yang sama lah. Korang kena faham, kita tidak boleh cash semua move dekat market ni, tidak boleh. Okay, so kita kena ada set of rules yang kita kena follow untuk kita menjadi profitable in the long term. Okay, banyak dah aku cakap lah guys, lama juga aku cakap. So aku rasa cukuplah sampai di sini saja. Okay, again aku just sebelum aku akhiri video kali ni, aku just nak promote lah aku punya circle PGA Circle. Kepada siapa yang nak join PGA Circle, korang boleh check out link dekat aku punya description. Dekat link tu ada aku punya Apik Trader Community Group. Dekat dalam group tu korang boleh check dekat channel, dekat pin message, dekat situ aku ada share macam mana nak join PGA. Okay guys, PGA ni tak ada special pun.
nothing special dekat aku punya group. Tetapi kalau korang memerlukan guidance, kalau korang nak trade secara bersistem, okay, korang rasa korang perlukan bimbingan, insyaAllah aku boleh bimbing korang. Dan insyaAllah macam aku, kalau korang baca dekat dalam group tu nanti kan, aku ada mention setiap minggu aku ada buat kelas, setiap minggu kita akan study setiap hari Sabtu kan. Dan setiap hari aku akan share dekat aku punya group watchlist yang top counter yang aku rasa yang menggunakan sistem aku. Sebab kami dalam PGA ni study satu sistem yang sama. Okay, so bila mana aku share aku punya watchlist, diorang tahu dah nak buat apa. Dah tahu dah buat apa, dah tahu dah entry kat mana. So dekat situ sendiri it's not a by call, bukan by call, aku just share watchlist dan diorang still kena buat kajian sendiri. Okay, so aku rasa that's it lah untuk today's video. Okay, supaya mudah-mudahan korang dapat manfaat dari video kali ni. So I guess that's it. See you guys in the next video. Assalamualaikum.